Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, 主内弟兄姐妹们， saya percaya bahwa peringatan Jumat Agung tiap tahun memiliki satu makna dan pengalaman tersendiri bagi setiap kita. 我深信对于我们每一个人，每一年的受难节对我们都有特别的意义。 Saudara-saudara, saya percaya hari ini tidak terkecuali saudara melalui peringatan Jumat Agung kita mulai memaknai perjalanan hidup iman kita sebagai umat Tuhan. 我深信我们每一个人在这个受难节期间，我们都在重新的来了解这个受难节的意义。 Nah, saudara-saudara, saya yakin sekali, saudara, bahwa di dalam kita mengingat Jumat Agung, kita tidak hanya mengingat peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu itu. 我深信，在这个受难节的时候，我们不单只去单单思想2000多年前曾经发生过的事 Tetapi 情， kita mulai menghayati tentang bagaimanakah peristiwa itu terhadap kehidupan iman saya hari ini, saudara. 但是我们所要思想是那件事情对于我们今天有什么意义？ Nah, saudara-saudara, saya yakin sekali pengalaman hidup kita itu tentunya bisa memiliki cerita dan kisah tersendiri. 我们个人的经历能成为我们个人的故事和 Nah, hari 经 ini 历。 saudara-saudara kita akan mengingat peristiwa itu, saudara, dalam satu pengertian yang sangat mendasar dalam hidup kita, yaitu anugerah Tuhan. 我们要通过那件事情来在我们的生活中思想一个题目， Yaitu anugerah Tuhan. 就是奇遇的恩典。 Saudara-saudara, saya percaya anugerah Tuhanlah yang menjadi dasar kehidupan daripada pengalaman kita sepanjang hidup kita sebagai umat Tuhan. 我深信我们成为基督徒，这个奇遇恩典成为我们生命中的经历。 Saudara, sepanjang perjalanan hidup kita, kegagalan demi kegagalan kita alami. 在我们的生命中，我们一而再、再而三的面对失败。 Tetapi sekali lagi, ya, kita alami anugerah demi anugerah sepanjang perjalanan itu. 但是我们也一而再、再而三的经历了神的恩典。 Saudara, kalau kita pernah mengalami kemenangan, 若是我们曾经经历过胜利， itu juga bukan milik kita, saudara-saudara, itu adalah anugerah Tuhan. 那不是属于我们自己的，而是神的恩典。 Dan yang paling mengherankan kita, saudara-saudara, 最奇妙的一件事， adalah kita sebenarnya tidak layak untuk menerima anugerah itu. 我们其实不配得到这个恩典。 Sesuatu yang tidak layak, tetapi kita dari waktu ke waktu sampai kita ketemu Tuhan, kita sangat membutuhkan anugerah itu. 其实不配的，但是我们每时每刻，直到我们见到了基督，我们得到了这个恩典。 Saudara, pengalaman-pengalaman kita itu barangkali kita bisa artikan sebagai sesuatu cerita tersendiri dan kita menjadikan sebagai berita atau kesaksian hidup kita. 那些经验，一切的经验，能够成为我们个人的经历和故事。 Tetapi saudara-saudara, kita juga mengakui, saudara-saudara, 但是有一件事情我们要承认， pengalaman kita mengalami anugerah Tuhan tidak juga selalu membuat kita menjadi orang yang penuh kemenangan. 我们经历了神的恩典，没有每一次使我们战胜的。 Saudara-saudara, kadang-kadang kita sudah melayani Tuhan sekian puluh tahun. 有时候我们已经侍奉了主几十年了， Kita punya banyak pengalaman rohani. 我们有很多属灵的经验。 Tetapi kadang-kadang kita bisa sama seperti orang yang berdoa. Ada 3 macam orang berdoa ini. 我们救主有3种人的祷告。 Saudara, yang pertama, saudara, kita barangkali seperti orang Farisi ini. 救主那个法利赛人的祷告， Kembali ke slide pertama, sorry. Saudara, orang Farisi ini dia berdoa seperti ini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku.
法利赛人站着，自言自语的祷告说：“神啊，我感谢你，我不向别人勒索不义捐义，也不像这个税吏，我1个礼拜禁食2次，还我所得到的都捐上1/10。” Mari kita ingat-ingat saudara-saudara, apakah hari ini perjalanan iman kita, sejauh ini kita mengalami anugerah Tuhan, tetapi kadang-kadang kita seperti orang Farisi ini. 让我们来重新思想，多少时候我们也有神的恩典在我们的身上，但是我们却好像这个法利赛人一样。Saudara, perjalanan yang kita alami dengan Tuhan kadang-kadang membuat kita juga merasa lebih baik dari orang lain. 多少时候我们与神在一起经历的路程，使我们觉得我们比别人更好。Tuhan, aku tidak seperti dia, aku tidak seburuk dia, aku tidak separah orang yang di sekitarku. 主啊，我不好像那个人，我没有让这个人这样坏，我也没有让这个人这么糟糕。Tetapi saudara-saudara, kadang-kadang juga kita mengalami saudara-saudara seperti orang yang pribadi yang lain ini. 也许我们好像另外一个人一样。Ya dibantu aja ya mungkin ya slide-nya ini. Pemungut cukai, saudara, seorang pemungut cukai yang berdoa seperti ini. Pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh dikatakan, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." 那税吏远远地站着，连举目望天都不敢，只捶着胸说：“神啊，开恩可怜我这个罪人。” Saudara-saudara, inilah orang yang dimana kita katakan sebagai orang yang menyadari bahwa dia sebenarnya tidak layak untuk menerima anugerah Tuhan. 这一种人就是他自己觉悟到他是不配领受神恩典的人。 Saudara, jikalau hari ini saudara dalam peringatan Jumat Agung ini, 当我们在纪念这个受难节的时候， saudara kita menyadari bahwa sebetulnya tidak ada satupun, siapapun kita saudara, adalah layak untuk menerima anugerah ini. 我们知道我们每一个人没有一个人都能够配得到这个奇异的恩典。 Maka saudara, sikap hati kita akan sama seperti pemungut cukai ini. 那我们的心态就好像这个税吏一样。 Tuhan, tahun ini, hari ini saya datang dalam ibadah peringatan Jumat Agung. 主啊，在今年，在今天，我来到这个受难节， Begitu tidak layaknya saya ya Tuhan. 我完全的不配。 Tetapi jikalau saya datang hari ini itu semata-mata karena anugerah Tuhan. 今天我们能够来到此，全都是神的恩典。 Saudara, pengalaman ini akan juga menolong kita sama seperti seorang yang lain yang pernah berkata demikian. 这句话就帮助我们，使我们想到另外一个人这样的说。 Orang ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. 他被神大大的使用， Dia adalah Rasul Paulus. 他就是保罗。 Tetapi saudara-saudara, dia berkata seperti ini, saudara-saudara, di dalam dia menyadari tentang anugerah Tuhan. 但是当他觉悟到这个恩典的时候，他如此的说。 Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semuanya. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 然而我今日成了何等人，是谋神的恩才成的，并且他所赐的我的恩不是突然的。我比众使徒格外劳苦，自言不是我，乃是神的恩与我同在。 Saudara, hari ini kita rindu sekali, saudara, siapapun kita, baik kita sudah melayani Tuhan sekian puluh tahun, atau kita baru saja menerima Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita sama-sama memiliki hati seperti seperti Paulus ini. 我们今天无论是谁，也许是我们已经侍奉了10多年的人，或者是我们已经才认识神的人，我们都必须有那税吏的心态。 Bahwa hari ini Tuhan, aku sebagaimana aku ada, bukan karena aku lebih baik dari orang lain. 我今天成为何等人、何许人，并不是我比别人好， Karena kasih karunia Allah. 而是神的恩典。 Saudara, kata anugerah ini menjadi sesuatu kata yang harus kita hayati sepanjang perjalanan hidup kita. 这个恩典在我们的人生路程中，我们要好好的去思想。 Saudara, hari ini saudara kita akan
mengambil satu peristiwa, kita akan mengingat satu peristiwa dari firman Tuhan, saudara, tentang bagaimana kira-kira suatu suasana kehidupan pada waktu itu saat Yesus harus menanggung dosa dan kesalahan manusia. 这时候我们要去思想，当时哪时刻耶稣在领受这个时候的 Kita akan baca dari satu bagian firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-18, ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-40. 我们要读一处的经文，这是在约翰福音18章28到40节。 Saudara, saya akan hanya bacakan dalam bahasa Indonesia, saudara-saudara. Mari kita mengikuti pembacaan ini dalam teks bahasa Mandarin yang ada di dalam layar di depan kita. Saudara, Yohanes pasal 18 ayat 28 hingga 40 berkata demikian. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan mereka menajiskan diri. Sebab mereka hendak makan Paskah. Saudara, ironis sekali saudara di dalam pengertian ini. Paskah itu adalah mengenai bagaimana pengorbanan Kristus. 其实这个受难节是要纪念耶稣的牺牲。 Tetapi hari itu saudara-saudara, Yesus sendiri diserahkan ke pengadilan orang asing. 但是耶稣却被交在一个外邦人的手中。 Ayat 29, ayat 30 berkata demikian. Sebab itu, Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Saudara, kita menyaksikan bagaimana saudara-saudara, pengertian hak mereka itu jelas sekali tahu bahwa mereka ingin menyerahkan Yesus itu untuk Yesus dihakimi. 从此里我们看到他们的动机就是要把耶稣交上来受审判。 Saudara, kalau hari ini kita bisa kurang lebih membayangkan itu seperti ada demonstrasi yang besar. 我们大概可以想到有很大的一个示威， Saat semua orang berteriak menuduh saudara apa yang mereka ingin sampaikan. 当大家都在控告说他们所要的要求， Mereka menuduh ini dan menuduh itu. 他们指控这个指控那个， Sebetulnya di balik semua perkataan, di balik semua kebenaran yang mereka nyatakan, 在他们背后，他们所说的背后和他们所说的真理的后面， menyimpan begitu banyak motivasi yang terselubung. 是隐藏着很多的动机。 Ayat ke-31, kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah. Dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang-orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Ayat 32, demikianlah hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana kerelaan Yesus walaupun dia mengetahui apa yang menjadi niat orang banyak itu. 耶稣本来已经知道他们的动机，但是他却心甘情愿的。 Saudara, kerelaan hati Yesus inilah yang menakjubkan kita, saudara-saudara. 这个耶稣的这个心甘情愿，真的震撼我们的心。 Saudara pernah, saudara tidak berbuat salah tapi saudara dituduh. Pernah 你 punya 曾经 pengalaman 有 itu? 这样的经历吗？你没有做错，你却被人家诬赖， Saudara-saudara, perasaan itu sangat tidak nyaman, saudara ya. 你会觉得非常的不舒适。 Kalau yang menuduh itu suaranya keras, 若那控告你的人，他的声音非 saudara 常的大 pasti，akan lebih keras lagi untuk membalas tuduhan. 也许你会用更大的声音来压制他。 Saya kira tidak ada satupun di antara kita, saudara, yang mau dituduh kalau kita tidak berbuat salah. 我们相信，我们每一个人若是没有犯错，我们都不要被人诬赖。 Marilah kita menyelami ini, saudara, menghayati ini, saudara. Bagaimana Yesus yang tidak salah itu dituduh sebagai seorang penjahat. 让我们来深思，那没有罪的耶稣被人指控为一个罪犯， Seorang Pilatus pun, saudara-saudara, tidak mau mengadili Yesus. 连这个比拉多他也不要审问耶稣、审 Tetapi 判 orang 耶稣， mendesak dia, saudara-saudara. 但是众人却在压制他。 Maka kembalilah Pilatus itu ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, engkau inikah raja orang Yahudi? Ayat 33
4 mengatakan seperti ini. Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Saudara, kita melihat sebenarnya Pilatus ini sangat pandai, saudara. 我们看到这个比拉多是非常聪明的人， Dia tahu dia harus mengadili Yesus. 他知道他必须去审问这个耶稣。 Pertanyaannya ini, saudara, mengandung satu motivasi. 他发出这个问题有一个动机， Dia menanyakan apakah Yesus itu raja. 他问耶稣：“你是王吗 Kalau Yesus mengatakan ya, itu Yesus sudah bersalah, saudara.？” 如果耶稣说是，他就犯错了， Seakan-akan dialah orang yang mau menggulingkan kaisar. 因为这样说他就是要谋反这个凯撒的人， Atau dia melawan kaisar. 或者他抵抗。 Tetapi Yesus mengerti semuanya, saudara. 但是耶稣却岂止这一切。 Yesus katakan, apakah ini kamu yang katakan sendiri atau orang lain yang katakan? 耶稣问他：“这是你说的，还是别人说的呢 Kata Pilatus, ayat yang 35, apakah aku seorang Yahudi, bangsamu sendiri dan imam-imammu yang telah menyerahkan engkau kepadaku? Apakah yang telah engkau perbuat? Ayat yang 36, jawab Yesus, kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Saudara, Yesus memberikan pemahaman kepada mereka. Yesus bukan mau mendirikan kerajaan di bumi ini. 耶稣告诉他们，他不是来到这个世界要做一个君王， Dia tidak ada urusan dengan pemerintahan Romawi pada waktu itu. 因此与罗马帝国没有关系。 Yang dia sungguh-sungguh ingin fokus adalah kehidupan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. 他所专注的是犯罪的人类。 Ayat 37, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, engkau yang mengatakan bahwa aku adalah raja. Dan untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Ayat yang ke-38, kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Saudara, kita menyaksikan satu pengadilan yang akhirnya saudara-saudara, pertanyaan Pilatus, jawaban Yesus telah berakhir dengan pengertian ini bahwa dia tidak didapati bersalah. 从这个他们所面对的审判当中，我们看到比拉多所说的话以及耶稣所说的话，他们的结论是查不出耶稣有什么罪来。 Yesus tidak bersalah, saudara. 他完全没有罪。 Namun saudara, ayat yang ke-39 saudara, ironisnya sekali ayat ini kontras sekali dengan Pilatus yang telah diserahkan untuk mengadili Yesus. 这个很大的讽刺，把耶稣交给比拉多。 Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku akan membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagi kamu? Saudara-saudara, Pilatus menyadari saudara-saudara bahwa sebenarnya tidak ada kesalahan apapun dari Yesus. 比拉多他也觉悟到耶稣完全没有罪。 Dan ada kebiasaan pada zaman itu. 当时他们有一个习俗， pada waktu Paskah maka ada orang yang akan dibebaskan. 在逾越节要释放一个人， Maka saudara-saudara, Pilatus membawa satu orang penjahat, saudara. 因此比拉多带来了一个坏人， Ini penjahat yang sesungguhnya, 他 saudara-saudara. 是真正的罪人 Semua 坏 orang 人， tahu bahwa dia adalah penjahat. 大家都知道的坏人。 Dalam pikiran Pilatus bahwa kalau dibandingkan dengan Yesus, 在比拉多的思维里，他觉得与这个耶稣相比之下， pastilah Yesus yang dibebaskan. 那耶稣就被他们释放了， Dia sendiri tidak menemukan bahwa Yesus telah berbuat salah. 因为他已经发现耶稣没有过错。 Tetapi pemikiran Pilatus ini tidak sama seperti orang-orang yang pada waktu itu memang sudah niat untuk mencelakakan Yesus. 但是却情形不如比拉多所想的，当时他们就是要处死耶稣。 Mereka berteriak pula, jangan dia,
melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. 你可以翻译。他们又喊着说：“不要这人，要巴拉巴。这巴拉巴是个强盗。” Saudara, kita bisa menyaksikan di sini, saudara-saudara, ada orang yang berniat jahat, saudara. 从这里我们看到有恶动机的人， Pengadilan juga tidak berbuat apapun untuk bisa berdiri pada kebenaran. 他们的逼迫不能使真理站立。 Marilah kita mulai menyalami, saudara, betapa Yesus dia telah menyiapkan seluruh hati dan kehidupannya waktu itu. Rela, saudara-saudara, untuk menanggung semua kesalahan ini. 耶稣已预备好自己，将他自己献上来，担当一切的过错。 Saudara, ada 4 macam orang, saudara, yang saudara akan lihat di dalam gambar ini. 你们从这个图片上能够看到4种人。 4 orang ini bisa menggambarkan, melukiskan kehidupan kita manusia hari ini. 这4种人就能够描绘我们现在的生活。 Golongan pertama adalah golongan para iman, para tokoh agama. 第一种人就是祭司和宗教人士。 Golongan yang kedua menggambarkan tentang orang yang seharusnya berdiri di kebenaran adalah pengadilan. 第二的就是本来应该站在真理上的法庭。 Dan yang ketiga, saudara, adalah golongan orang banyak yang tidak menahu, saudara, yang tidak tahu apa yang mereka katakan. 第三种人就是众人，他们不知道他们所说的是什么。 Mereka hanya mengikuti saja apa yang menjadi keinginan orang-orang yang memimpin mereka. 他们跟着那些带领他们的人的意念而走， Itulah orang banyak, saudara-saudara. 那就是众人。 Saudara, saya kira mereka tidak mengerti pada waktu mengatakan bebaskan Barabas, bebaskan Barabas. 我深信他们不了解为什么要释放巴拉巴呢？ Tapi mereka barangkali telah, saudara-saudara, dikondisikan untuk mereka berteriak seperti itu. 但是他们已经被设计要在那儿大呼小叫。 Dan golongan yang keempatnya adalah golongan yang paling unik, saudara. 第4种人更加的特殊， Adalah penjahat yang sebenarnya. 他就是个大坏人。 Mari kita melihat, saudara-saudara, satu persatu. Yang pertama, saudara. 我们一一的来看第一种人。 Saudara, Pilatus memang mengetahui bahwa imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. 比拉多他也晓得祭司长是因为嫉妒才把耶稣带来的。 Saudara-saudara, orang-orang ini, saudara-saudara, selalu mencari kebenaran atas dasar, saudara, atas dasar niat jahat mereka. 他们用他们的在真理里面找出他们的用恶念， Dan memakai kebenaran itu menjadi satu alasan mereka. 用他们的这个恶念里面找一个理由。 Di dalam, jadi kebenaran itu adalah satu alat yang dipakai sama mereka. 他们利用这个真理成为他们的器皿。 Saudara, pada waktu manusia berbicara tentang kebenaran, 当世人正在说真理的时候， tidak berarti itu membuktikan bahwa dia benar. 并不能证明他所说的就是对。 Tetapi Allah tahu persis apa yang menjadi permasalahan manusia. 但是神能够完全的理解人所说的是什么。 Saudara, yang menarik sekali kita coba melihat orang yang kedua adalah Pilatus. 让我们看第二种人，比拉 Dia 多， jelas sekali tidak mendapatkan kesalahan pada Yesus. 他真的查不出耶稣有什么罪过， Dan dia tahu persis kenapa Yesus diserahkan kepada dia. 他也明白为什么他们把耶稣交到他的面前来， Seorang yang harus berdiri di atas kebenaran, 他应该站在真理之上， tetapi dia justru, saudara-saudara, memutarbalikkan kebenaran itu. 但是他却翻转了事实， Bahkan, saudara-saudara, dia coba untuk lepas tanggung jawab daripada kesalahan. 而且他正在设法放下他的过错。 Saudara, ada seorang tokoh yang jarang barangkali disoroti di dalam peristiwa ini. 我们很少去注意这个人物在这件事上， Adalah istri Pilatus sendiri. 就是比拉多的太太。 Saudara, pada waktu Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, janganlah engkau mencampuri urusan orang benar ini. Sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam.
当这个比拉多正在座谈的时候，他的太太差人来对他说：“这异人的事你不要参与，因为昨天晚上我在梦中为他大大的受苦。” Saudara, ini satu hal yang sangat unik sekali. 这个很特殊的一件事。Saudara, istri ikut campur di dalam pengadilan, saudara. 他的太太来参与这个法庭上的 Tetapi kita 事， bisa ketahui bahwa istrinya mengirimkan pesan yang benar kepada Pilatus. 但是我们知道他的太太，她所带来的信息是正直的。 Jadi Pilatus sebenarnya sudah tidak bisa mengelah lagi. 本来这个比拉多他已经不能再推迟了， Karena saudara-saudara, dia sendiri temukan tidak bersalah, istrinya pun saudara dari suatu pengalaman yang sangat unik saudara, mengirim pesan bahwa orang ini tidak salah. 而他的太太也在很特殊的情况下叫人来带信息。 Saudara, dalam hidup ini saudara, kadang-kadang ada banyak hal yang dimana kita harus saudara-saudara berani untuk tanggung jawab. 多少时候在我们的生活中，我们有很多事情是我们应该站起来负责任的。 Kita tidak dapat saudara dengan segala kebaikan kita, dengan segala hal yang kita lakukan untuk menutupi apa yang sebenarnya di dalam hati kita. 其实我们不能用我们一切的良善来遮盖我们里面的。 Dalam sejarah manusia saudara, ada satu hal yang sampai hari ini saudara menjadi satu istilah yang menarik. 在人类的历史里，直到今天有一个很引人注目的一件事， Yaitu cuci tangan saudara. 就是洗手。 Saudara-saudara, dikatakan pada waktu Pilatus tahu bahwa segala usahanya sia-sia, maka sudah mulai timbul kekacauan. Malah sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." 比拉多见说也无济于事，还要生乱，就拿水在众人的面前洗手，说：“流子一人的血，罪不在我，你们承担吧。” Saudara, hari ini kalau saudara cuci tangan jangan lupa Pilatus saudara ya. 当你在洗手的时候，你不要忘记比拉多。 Jangan-jangan saudara pada waktu saudara cuci tangan, saudara, apakah saya seperti dia? Hari ini saya tidak hanya sekedar mencuci bagian kotor dari luar tangan saya, tapi tidak bisa menyangkali ada bagian yang kotor di dalam yang tidak bisa dicuci. 当你洗手的时候，你就想比拉多，你洗掉的是外面的污秽，而你里面的污秽却洗不掉。 Saudara, yang terakhir, yang ketiga saudara, tetapi orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukan sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." 当这个犹太人他们大喊着说：“若是你释放这个人，你不是该撒的忠臣或是朋友，还以自己为王的，就是要背叛该撒了。” Berapa banyak orang pada waktu itu saudara yang berteriak? 当时候有多少的人在呼喊呢？ Alkitab tidak menceritakan berapa jumlahnya. 圣经没有清楚的记录有 Tapi 多少人， suara orang banyak saudara. 但是众人的声音。 Saudara, satu perkataan tetap pada gambar saja, tidak usah ditayangkan aja supaya saya bisa, jangan. Ada satu tulisan yang berkata dengan Vox Populi, Vox Dei. Artinya suara rakyat adalah suara Tuhan. 人民的声音就是神的声音。 Saudara, kadang-kadang karena banyak orang mengatakan benar, yang salah juga jadi benar, saudara. 若众口说一件事情是对，大家都认为是对的。 Tapi pada waktu satu orang dia berdiri pada kebenaran, dia katakan salah, saudara-saudara, dia yang benar, saudara. 若是当有一个人站出来说错的，其实他是对的。 Tetapi fokus saya, saudara, adalah pada orang keempat ini. 但是我所要专注的是第四种人， Ini adalah Barabas, saudara. 他就是巴拉巴。 Dia tidak tahu apa-apa, saudara, apa yang terjadi dia tidak tahu. 他完全不知道当时发生什么事， Dia cuma tahu, saudara, dia tidak jauh dari kematian. 他只有知道他离死不远了。 Dia pasti akan disalibkan Ta sesuai dengan iting. hukum pada waktu itu. 当做当时的律法，他应该被钉十架 Dia 的。 sudah tidak akan lari daripada hukuman ini, saudara. 他不能逃脱
他的罪犯，他的审判。 Sama sekali dia tidak bermimpi hari itu, saudara. Orang berteriak, bebaskan Barabas, saudara. 他完全梦中也会想到大家说要释放巴拉巴。 Saudara, siapakah Barabas ini, saudara-saudara? 巴拉巴到底是谁呢？ Saudara ingin tahu siapa itu Barabas, saudara? 你想知道他是谁吗？ Saudara, Barabas itu adalah saudara dan saya. 他就是你和我。 Pada waktu kita berdosa, saudara, kita jatuh ke dalam dosa. 当我们罪中的时候， Kita bahkan tidak tahu kalau kita hidup terbelenggu dalam dosa. 我们甚至不知道我们被罪所捆绑。 Tetapi saudara-saudara, hari itu terjadi, saudara, satu peristiwa yang merubah nasib dunia. 但是今天发生了一件事情，把这个世界的命运翻转了。 Seorang mati di atas kayu salib, 一 saudara. 个人死在石架上， Menanggung segala dosa dan kesalahan kita. 来担当了我们的罪。 Sehingga walaupun kita mati terhadap dosa kita, namun kita hidup oleh sebab kebenarannya. 但我们本来是死在罪中，但是因着他，我们却有生命。 Dan oleh bilur-bilurnya kita mendapatkan kesembuhan. 因着他的受伤，我们能够被医治。 Saudara, kita tidak pernah membayar harga apapun untuk membebaskan diri kita. 我们从来没有付上什么代价来使我们解脱。 Barabas tidak punya kemampuan untuk membebaskan dirinya. 这个巴拉巴他完全没有力量来解脱他自 Dia 己， tidak mungkin lari dari hukuman itu, saudara. 他不能逃脱他所面对的刑罚。 Sama seperti saudara dan saya. 就如你和我， Kita tidak bisa punya upaya apapun untuk melepaskan diri kita daripada hukuman dosa. 我们完全不能解脱我们所面对的罪犯的惩罚。 Saudara, kehidupan manusia hari ini berjalan menuju satu titik, saudara. 现在人们都往着朝着一个方向走， Sepanjang sejarah manusia tidak ada yang terkecuali, saudara. 在人生的历史上没有避免的。 Apapun yang menjadi pengalaman hidup manusia, 无论我们在人生的经验当中， dia dikenal sebagai seorang yang kaya raya, 无论你是一个富翁， dia sebagai seorang yang berkuasa, 或者一个掌权势的人， seorang yang sederhana sekali hidupnya, 一个平凡的人， seorang yang tidak berpengetahuan, 没有知识分 atau 子， seorang yang memiliki pengetahuan luar biasa. 或是一个知识分子， Tidak ada yang terkecuali, saudara-saudara. 完全都不能避 Pada 免 waktu 的。 puluhan tahun itu berlalu dalam hidup kita, 几十年已经从我们的生命中走过 kita 了， menghadapi satu hukuman yang tidak bisa lari daripada kita. 我们要面对一个刑罚，是我们不能逃脱的。 Bahwa manusia yang telah jatuh ke dalam dosa akan menghadapi suatu hukuman yang kekal. 犯罪的人一定不能避免的一个永恒的事。 Kalau hari ini saudara-saudara kita katakan dengan perbuatan baik kita bisa menolong kita, 若是我们能够用行善来解脱我们， katakanlah di satu pengadilan, 若是我们在一个法庭上， seorang yang dijatuhkan hukuman karena melakukan kejahatan, 因着犯罪而定罪的人， lalu dia katakan, sorry, saya walaupun telah melakukan kejahatan tapi saya juga sudah berbuat baik. Bolehkah orang ini dibebaskan karena dia sudah berbuat baik? 他可以说对不起，虽然我犯罪做错了，但是我也做了很多的好事。 Pengadilan manusia pun tidak akan membebaskan dia. 在人类的审判台上都不能使他释放他。 Saudara, tidak ada seorang pun dengan apapun prestasinya bisa melepaskan dirinya dari hukuman. 每一个人都不能逃脱这个惩罚， Sama seperti Barabas, saudara-saudara. 就好像这个巴拉巴一样。 Tetapi saudara-saudara, hari itu mereka katakan bebaskan Barabas, saudara. 但是那一天，他们却说释放巴拉巴， Karena Yesus yang akan menanggung semua dosa dan kesalahan kita di atas kayu salib. 因为是耶稣来担当我们一切的罪，在十字架上。 Dan yang luar biasa, Roma pasal 5 ayat 8 mengatakan, 但更奇妙的一件事，在罗马书第5章第8节 akan 说， tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 唯有基督在我们还在罪人的时候为我们死。 Saudara-saudara, kalau Kristus mati bagi orang baik-baik, saudara,
若是耶稣为好人而死， sepertinya saudara-saudara ya, itu layak-layak saja. 好像我们好像配得到的。 Tetapi saudara-saudara, Kristus mati bagi kita pada waktu kita masih berdosa. 但是耶稣在我们还是罪人的时候， Saudara, kita tidak bisa membayangkan betapa besar kasih itu, saudara. 我们不可以想象那的爱是何等的大。 Karena saudara, ayat berikut ini mengatakan 1 Petrus 2 ayat 24, dikatakan bahwa dia sendiri yang memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah memperoleh kesembuhan. 他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治。 Saudara, sebelum kita percaya kepada Tuhan, 当我们还没有相信耶稣的时候， anugerah yang ajaib itu telah disediakan bagi kita. 他的恩典已经为我们预备了。 Kita tidak berjasa dan kita tidak punya upaya apapun untuk mendapatkannya. 我们完全没有那个功劳或是努力去得到， Itulah anugerah. 那就是恩典。 Kalau kita bisa menambahkan sesuatu dalam anugerah Tuhan, 若是我们在神的恩典上能够加些一点东西， maka saudara, pengertian anugerah itu bukan lagi anugerah. 那恩典就不再是恩典了。 Saudara, di atas kayu salib, 在十字架上， Jesus has paid all, saudara. Yesus telah membayar lunas semuanya hutang dosa kita. 耶稣已经完完全全付清了我们的罪债。 Dia tidak tinggalkan sedikit pun cicilan bagi kita untuk kita bayar kemudian. 他没有留下一点点让我们自己来付。 分期付清, ya. Dia tidak meninggalkan sedikit apapun untuk kita lunasi. 他没有留下一点点让我们去分期付款， Dia bayar semuanya itu, saudara-saudara. 他完全的付清了。 Saudara tahu apakah itu, saudara? Itulah anugerah, saudara-saudara. 那是什么呢？那就是恩典。 Kalau hari ini saudara kita yang duduk dalam ruangan ini, ada sedikit jasa yang kita bisa klaim, saudara-saudara, sebagai kebaikan kita untuk mendapatkan anugerah, maka anugerah itu bukan lagi anugerah, saudara. 若是我们今天当中，我们有一点功劳，我们去来得到的话，那不是恩典了。 Saudara, seorang Paulus pernah berkata demikian. 因为保罗曾经这样的说。 Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. 你们得救, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. 你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的，也不是出于行为，免得有人自夸。 Saudara-saudara, mari kita menyadari anugerah yang demikian besar ini, saudara. 让我们来觉悟到这个莫大的恩典。 Saudara, barangkali di dalam perjalanan iman kita, 也许在我们的信心的旅途上， kita pernah membayar harga, 我们曾经付上代价， waktu kita, 时间， barangkali sesuatu yang dikaitkan dengan harta kekayaan kita, 或者是我们的财产， barangkali tentang perasaan kita, saudara. 或者是我们的感受。 Kita terluka karena kita sebagai orang yang percaya. 我们曾经成为信主的人受伤了， Kita melayani dan oleh sebab itu kita juga menanggung satu derita tersendiri. 当我们在侍奉的时候，我们也担当了一起的苦难。 Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, bukan karena usaha kita, tetapi pemberian daripada Allah. 但是神的话语提醒我们，并不是出于你们，乃是神所赐的。 Saudara, hari ini jikalau kita dapat menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, 若是今天我们能够将我们的生命献给主的话， kita menyadari, saudara-saudara, itu juga anugerah Tuhan. 我们也要觉悟到，那也是恩典。 Saudara, satu peristiwa pernah terjadi di dalam satu pembuatan film kolosal tentang Yesus disalibkan, saudara. 当耶稣被钉的时候，曾经发生过一件事情。 Ada suatu usaha untuk membuat satu film kolosal, film yang besar sekali tentang penyaliban Tuhan. 他们曾经设法着去拍关于耶稣受钉的事件。
dipilih seorang aktor yang punya kemampuan acting luar biasa. 他们选择了一个很棒的艺人。 Saudara, aktor ini saudara bisa memainkan film seperti Yesus itu hidup kembali, saudara. 他能够拍出耶稣好像真的活过来，活生生的耶稣。 Peristiwa itu diambil latar belakangnya Yesus menuju ke Bukit Golgota, saudara. 那件事情是做耶稣走上哥哥他的路上， Sepanjang jalan itu saudara, orang yang berteriak salibkan dia, salibkan dia. 在整个路程中，大家都在说钉他十字架。 Yesus sementara memikul salib, 耶稣走向十字架上， memikul salib. 背着十字架， Salibnya itu sepertinya berat sekali, tetapi dalamnya itu kosong, saudara, hollow ya. Jadi itu pura-pura, saudara, karena ini adalah main film. 看似那个十字架非常的沉重，其实里面是空的，因为这个是拍电影。 Mahkota duri yang ditancapkan juga palsu di kepala Yesus. 他的头也是好像是假冒的，装饰的。 Ya, 那个经济画面也是假的，dan darah yang mengalir itu adalah juga palsu. 流下的血也是假的。 Seluruh badan yang sekujur tubuh yang bekas-bekas cambuk itu dan mengeluarkan darah itu pun artis make up, saudara. 那个从身上流出来的血也是经过装饰出来的。 Mungkin kita bisa berkata, 他身上累累的伤痕，流出的血都是假的，karena ini adalah main film, saudara-saudara. 因为这是演戏。 Tetapi saudara-saudara, aktor yang bisa memainkan begitu sungguh-sungguh, saudara. 但是他却认真的去演。 Berkali-kali dia pura-pura jatuh, saudara, karena salib itu sepertinya berat sekali untuk ditanggungnya. 多少次他假设的跌倒，好像十字架非常的沉重。 Namanya juga main film, saudara-saudara ya. 我们说他是在演戏吧， Bukan sungguhan, saudara. 不是真正的。 Sepanjang jalan ada orang yang memaki-maki dia, saudara. 在整个路上，大家都在咒诅他， Pura-pura memukul dia. 假的去鞭打他， Pura-pura meludahi dia. 假的吐水他。 Di antara orang banyak sebagai figuran yang mengikuti permainan film itu, 在这么多的艺人当中，在演这个戏当中， ada orang yang sangat benci sama aktor ini, saudara. 有人非常憎恨这个艺人。 Kalau orang lain pura-pura pukul, dia pukul sungguhan, saudara-saudara. 别人是假的去打他，他是真正的打他。 这是千载难逢的机会啊, saudara, dia pukul beneran, saudara. 他真正的去打他， ludahi dia. Waduh, ini 吐口水 kesempatan 他。 tidak akan terulang, saudara ya. Jadi sepanjang jalan itu semakin pukul, semakin semangat dia. 他们越打越起劲。 Wah, akhirnya aktor ini tidak tahan lagi, saudara ya. 后来这个艺人受不住了， Karena dia bukan Yesus, saudara. 因为他不是耶稣啊， Dia letakkan salibnya, saudara. 他放下他的十字架， Lalu dia kejar orang ini, saudara. 他追那个人。 Maka terjadi sesuatu peristiwa di luar skenario. 有一件事情发生在这个他们预算以外的事。 Sepanjang Bukit Golgota ada orang yang lari dan ada orang yang mengejar, saudara. 在这个哥哥他上，有的人在跑，有的人在追。 Dan yang mengejar orang itu, saudara, adalah Yesus, saudara. 那追他们的人是耶稣本， Tapi orang yang lari itu latihannya lebih bagus, saudara. Dia larinya lebih cepat, saudara. Nggak ke Uber. 那跑的人跑得更 Nggak kejar 快， ya. 追不到。 Lalu kembalilah aktor Yesus ini kembali ke posisi semula. 那这个演耶稣的艺人就回到他的原位， Kembali dia mengangkat salibnya, saudara, memerankan perannya dia. 重新再背起他的十字架，再演他的戏。 Tetapi sebelumnya dia berkata demikian. 但是在之前他说了一句话： Tunggu perhitunganku ya, tunggu 你等着我 perbalasanku. 跟你算账。 Setelah aku memerankan kebangkitanku, aku cari perhitungan dengan kamu. 我复活了，我就要跟你算账。 Saudara-saudara, itulah Yesus yang hanya acting, saudara. 这就是那演戏的耶稣。 Tetapi ada Yesus yang sesungguhnya, saudara. 但是有一个真正的耶稣， Dia telah memikul salib, saudara, menanggung segala dosa dan kesalahan kita.
他真正的背上十字架，担当了我们的过犯。 Kalau seandainya tidak ada peristiwa Jumat Agung, saudara, 若是真的没有这个受难节， tidak ada saudara hari ini kita bersama-sama di tempat ini. 我们今天聚合在这里， Saudara, ada gereja-gereja yang melakukan peringatan Jumat Agung itu tidak di gereja tapi di kuburan, saudara-saudara. 有教会他们在纪念这个节日是在坟场， Mengingatkan bahwa semua orang akan akhir seperti ini. 就告诉说大家的结局就是这样。 Hanya satu penyelamatan yang diberikan melalui Kristus, karena dialah yang menanggung dosa dan kesalahan kita. 就通过耶稣，因为他已经担当了我们的罪。 Saudara-saudara yang saya kasihi, 我所亲爱的弟兄姐妹们， saudara, hari ini kita berjalan, saudara-saudara, sekian lama mengikuti Yesus. 我们已经跟随耶稣这么久的时间， Atau baru kita mau mengikuti Yesus. 何时我们才要开始跟随耶稣？ Tapi kita harus menyadari 但是有一 ada 件事情 satu， anugerah, saudara-saudara, yang bukan karena jasa dan kebaikan kita. 我们要觉悟到有一个恩典，不是因着我们自己所行 Sepanjang 的。 jalan mengikuti Yesus pun, 在我们跟着耶稣的旅途中， kita juga sering gagal sebagai orang-orang percaya. 成为一个信徒，我们常常失败， Kadang-kadang beban berat yang kita tanggung dalam hidup kita. 因为我们背负了非常沉重的生活担 Seperti kita 子， tidak mampu, saudara, melanjutkan kehidupan iman kita. 好像我们已经无能为力往前走了。 Ada banyak orang-orang percaya yang kemudian katakan, saya tidak mau lagi ke gereja. 有很多人说：“我不要再去教会了， Aku tidak mau lagi melayani Tuhan. 我不要再侍奉上帝 Ada 了。 banyak orang-orang yang kecewa bahkan di dalam perjalanan ini. ”在这个旅途中，很多的人失望。 Tetapi saudara-saudara, mari kita kembali mengingat anugerah Tuhan itu, saudara. 弟兄姐妹们，让我们重新来思想这个恩典。 Bukankah anugerah itu begitu besar, saudara? Tidak ada beban yang terlalu berat dalam hidup ini sehingga kita tidak dapat menyerahkan kepada Tuhan. 其实这个恩典何其的大，使我们没有什么事情不交给上帝的。 Saudara, mari kita lihat gambaran ini, saudara. 我们可以看这个图片， Saudara, gambar ini mengatakan 这个图片告诉我们， melukiskan ada dua orang yang berjalan, saudara. 有两个人正在走路， Ada salib yang mereka pikul. 他们背着十字架。 Kalau saudara perhatikan baik-baik, 你仔细观 yang 察， memikul salib itu sebetulnya Yesus, saudara-saudara. 背着十字架的其实是耶稣， Tapi kita berjalan bersama dengan Dia. 而我们是与他同行。 Itulah yang Yesus pernah katakan, pikulah kuk yang kuberikan kepadamu. 这就是耶稣曾经说过：“我背着你的重担。” Sebenarnya saudara, beban yang paling berat telah dipikul oleh Yesus, saudara. 最沉重的重担已被神所背了。 Sehingga saudara, Yesus pernah mengatakan, kuk yang kuberikan kepadamu adalah ringan. 我给你的担子其实是轻省 Karena 的， yang berat telah ditanggung oleh Dia, saudara. 因为沉重的已经被耶稣所担 Saudara, 当了。 marilah kita memahami bukan hanya hari itu, saudara. Pada waktu kita mengaku dosa kita dan kita menerima keselamatan Dia, kita sebut anugerah. 当我们在神的面前承认他认罪的时候，我们已经得到了他的恩典。 Tetapi sepanjang hidup kita, saudara-saudara, 但是在我们的人生旅途 kita 中， membutuhkan anugerah itu, saudara. 我们仍然需要那个恩典。 Anugerah itu membuat kuk apapun yang diberikan kepada kita itu adalah ringan, saudara. 好叫那个恩典使我们无论面对什么沉重的担子，都别觉得轻省，因为已经被耶稣所背了。 Apakah hari ini saudara merasa kehidupan iman saudara tidak mudah untuk saudara jalani? 今天是否你觉得这个日子很难过吗？ Apakah hari ini saudara menyadari bahwa hidup ini begitu banyak beban yang saudara tidak mampu untuk lanjutkan? 是否你觉得你的日子非常的沉重，以至于你不能向前吗？ Barangkali kita tidak berjalan bersama dengan Yesus. 也许你没有与耶稣同行， Sehingga seluruh beban itu adalah pada pundak kita. 以至于那个重担是你自己背负的。 Tetapi jikalau kita setia 若是我 berjalan 们 bersama dengan Yesus. 若是我们忠心与耶稣同行， Saudara, Yesus memberi pesan yang sederhana sekali. 耶稣给我们一个很简单的一个吩咐。
ikutlah aku, pikulah salibmu dan ikut aku. 跟随我，背我的十字架，再跟随我。 Saudara, gambaran ini, saudara, menurut saya ada satu gambaran yang mengandung makna yang sangat dalam. 这个图画有一个很深的一个意义， Setiap kita menuju dalam perjalanan kehidupan iman kita, 在我们的信心的旅途上， kita menyadari bahwa beban apapun yang saudara pikul, saudara, itu tertanggung pada Yesus karena anugerah, saudara. 一切我们所背的担子，何等的重的担子，都是神在跟我们背负了。 Pertumbuhan kehidupan rohani kita sangat erat hubungannya dengan pertumbuhan pemahaman kita tentang anugerah Tuhan. 我们的 Pertumbuhan kehidupan rohani kita erat hubungannya dengan pertumbuhan pemahaman kita tentang anugerah Tuhan. 我们生命、我们的信心的成长，跟我们对神的认识有很密切的关系。他翻译得很好呀， Saudara， 认识神的恩典有密切的关系。假如我们今天不了解神的恩典，我们信心的旅程是越走越沉重的。要是今天我们明白神的恩典在我们身上，我们任何的问题和重担都能够很轻易的与耶稣同行。彼得后书第3章第18节说，2 Petrus pasal 3 ayat 18 berkata demikian, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. 你们却要在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进，愿荣耀归给他，从今直到永远。 Bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan atau bertumbuh dalam anugerah Tuhan. 在神的恩典和爱中成长， Dan dalam pengenalan kita kepada Tuhan. 在我们对神的认识当中， Saudara, apapun yang menjadi pergumulan saudara hari ini, kita tanya saudara, apakah kita masih bertumbuh dalam anugerah Tuhan? 今天无论你面对什么挣扎，有一个问题要问你：你是否在神的里面成长吗？ Apakah sepanjang perjalanan ini saudara semakin mengenal Yesus yang telah menanggung segala dosa dan kesalahan kita? 你是否能够理解神已经更认识的理解神已经担当了你的罪吗？ Apakah saudara seperti Sakius dalam gambar berikutnya ini? 你是否好像这个撒该一样吗？ Seorang yang tidak layak, tetapi hari itu Yesus bersama-sama dengan dia. 一个不配的人，但是哪一天神与他在一起。 Yesus katakan anugerah Allah hari ini di dalam kehidupanmu. 你今天救恩临到你的身上了， Satu seperti wanita yang telah sakit sekian puluh tahun. 好像这个几十年生病的妇人一样， Hari itu dia hanya menjamah jubah Yesus. 他只有去触摸耶稣的袍子， Dengan seluruh iman dan keyakinannya. 用他全部的信心， Dia bahkan mengatakan aku tidak layak minta tolong kepadanya. 他甚至自认着不配得到帮助。 Biarlah aku diam-diam menjamah jubahnya dia dan aku tahu aku pasti akan sembuh. 他暗暗的去触摸耶稣的袍子，他就觉得他会被痊愈了。 Saudara, kalau hari ini saudara seperti Sakius, tapi saudara rindu untuk bertemu dengan Yesus. 若是你今天好像这个撒该，很渴慕想见到耶稣， Anugerah Tuhan pasti datang kepadamu hari ini. 神的救恩今天就领到你的家 Kalau 了。 saudara seperti wanita yang merasa tidak layak, najis itu, tapi saudara ingin sekali mengalami anugerahnya. 若是你好像这个妇人觉得不配、觉得污秽，但是你愿意去触摸耶稣， Saudara, mujizat terjadi dalam hidup saudara. 你的生命中将出现奇迹。 Atau saudara seperti wanita yang kedapatan telah berzina, berdosa, dan siap untuk dirajam batu pada waktu itu. 或者你好像这个妇人要被因着奸淫要被人用石头打死的， Yesus hari itu berdiri di hadapannya. 耶稣那一天站在他的面前， Karena orang banyak hatinya dibuat tidak layak untuk menghakimi wanita ini. 因为当时很多人也觉得不配去惩罚这个妇人， Hanya Yesus yang berhak untuk mengadili dia.
只有耶稣有这个权柄。 Tapi Yesus mengatakan, aku juga tidak menghakimi kamu. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. 耶稣说：“我也不要惩罚你，你带着平安去吧。” Saudara-saudara, inilah anugerah Tuhan hari ini, saudara, yang kita perlu hayati melalui Jumat Agung ini. 这就是在这个复活受难节，我们所要去思想的神的恩典。 Saudara, pertanyaan yang paling besar yang saudara harus bawa pulang hari ini, saudara. 有最大的问题，你今天要带回去的。 Kita lihat dalam tayangan terakhir ini, saudara. 我们看着最后一个的荧幕， Amazing Grace, saudara. 奇遇的恩典。 Tidak bisa kita lukiskan berapa besar kasih itu, saudara, yang di dalam pengertian Amazing Grace. 我们不能去诉说他的恩典有何等的大， Kita tidak mampu, saudara, untuk menggambarkan berapa besar anugerah Tuhan. 我们不能去想象这个恩典有何等的大。 Ada seorang pelukis yang melukiskan gambaran seperti ini, saudara. 有一个作家曾经这样的写， 他说, how much God's love you. Berapa besar Allah mengasihi kita. 神有多爱我们。 Saudara, Yesus telah membuka tangannya selebar-lebar. Dia merelakan paku menancap di tangannya. Darah tercurah dari tangannya. 神已经把手大大的伸开，为我们流血了。 Seperti dia ingin berkata demikian. 他就这样的说： God loves you this much. Tidak bisa dihitung, saudara. 神如此的爱你，不能去数算。 Kalau bisa dihitung, itu bukan anugerah, saudara. 若是能够数算，那不是恩典； Kalau bisa dilukiskan, itu bukan anugerah. 若是能够去描写，那不是恩典。 Hari ini Jumat Agung, pulanglah, saudara. 在这个受难节，你回 Dengan 去的 satu 时候， hati yang yakin benar. 有一个肯定的心， Siapapun, saudara. 无论你是谁， Dalam kondisi seperti apapun. 在任何的状况下， Separah apapun hidupmu. 就是你的生活有多的糟糕， Sehancurnya bagaimana hatimu. 你的心有多大的破碎， God's love you this much. 上帝如此的爱你， Itulah anugerah Tuhan yang ajaib. 那就是奇异的恩典。 Saudara, kita tahu ada satu pujian, saudara. Kita barangkali bisa menghafalnya, tapi kita tidak selalu menghayatinya dengan baik. 有一首歌，也许我们会背，但是我们没有好好的去深思了解。 Lagu ini dinyanyikan dalam bahasa Mandarin, Indonesia, dan bahasa Inggris. 这首歌在英文、中文、印尼文都有。 Amazing Grace, saudara. Saya minta pianis kita mainkan lagu yang terlalu populer yang kita sering nyanyikan ini. Coba kita nyanyikan, saudara, jadikan itu seperti diri kita di hadapan Tuhan. Dan kita berdoa, saudara, minta Tuhan menolong kita untuk bertumbuh dalam anugerah. 我们祈求神在他的恩典中成长。 Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Sekali lagi, saudara. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Kita nyanyikan sekali dalam bahasa Mandarin. 上
瞎眼睛的看见。Mari kita sama-sama bangkit berdiri, saudara, kita sama-sama berdoa. 我们一起站起来祷告。 Marilah kita menempatkan diri di dalam anugerah Tuhan. 我们把我们自己放在恩典里面， Karena di luar anugerahnya, saudara, kita bukan siapa-siapa. 因为在恩典以外，我们算不得什么。 Di luar anugerahnya, kita tidak mampu menyelamatkan diri kita. 在恩典以外，我们不能救自己。 Di luar anugerahnya, tidak ada cara lain untuk menyelamatkan kita. 在恩典以外，再没有什么道路来使我们得 Di 救。 luar anugerahnya, tidak ada cara untuk kita menyelesaikan perjalanan iman ini dengan kemenangan. 在恩典以外，没有什么办法来使我们战胜我们的信。 Seluruh kehidupan kita adalah di dalam anugerahnya. 我们整个的生命都在恩典之中。 Mari kita bersyukur kepada Tuhan. 我们向神感恩。 Bapa dalam surga, 我们在天上的父， biarlah Tuhan Roh Kudus terus berbicara dalam hati kami. 让你的圣灵不断的对我们说话。 Dan saat ini Tuhan kami berdiri di hadapan-Mu. 是时刻我们站在你的面前， Lingkupi kami Tuhan dengan anugerah-Mu Tuhan. 用你的恩典来批复我们， Apapun kegagalan kami, 赦免我们的过失。 apapun kegagalan kami, 无论我们在什么方面失败， apapun kehancuran kami, 无论我们如何的粉碎， apapun kekecewaan kami, 无论我们有什么奢望， apapun penderitaan kami, 无论我们面对什么痛苦， pada saat-saat yang tidak mampu lagi kita bangkit berdiri, 在我们无能为力的时候， Tuhan anugerah-Mu tetap sanggup menopang kami. 你的恩典仍然会扶持我们， Karena anugerah-Mu selalu cukup bagi kami. 因为你的恩典够我们用。 Bahkan di dalam segala kelemahan kami, 甚至在我们最软弱的 kuat 时候， kuasa-Mu akan dinyatakan sempurna. 我们会得到你的医治， Biarlah firman-Mu tinggal tetap dalam hati kami ya Tuhan. 让你的话语永远的居住在我们里面。 Kami bawa anugerah-Mu ini sepanjang perjalanan hidup kami ke depan. 在我们前面的人生道路上，我们把你的恩典带上。 Kami terus bertumbuh dalam anugerah-Mu Tuhan. 我们在你的恩典中成长， Dan hidup kami mencerminkan kesaksian hidup yang penuh dengan anugerah-Mu. 让我们的生命能够见证你的恩典。 Kami bersyukur Tuhan 主，我们感谢你， karena ada Jumat Agung. 因着有这个受难节， Ada Engkau Allah yang mengutus anak-Mu sesungguhnya yang telah mati bagi kami. 因为你差派你的儿子为我们死了。 Sehingga kami hari ini sebagaimana kami ada karena anugerah-Mu. 今天我们成为何死人，是因着你的恩典。 Kami berdoa demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. 我们祷告乃是奉耶稣的名， Amin. 阿门。 Ya, saudara-saudara silakan duduk kembali.